Salam hormat dan selamat pagi. Berita pagi Sarawak hari ini bersiaran dari studio HD RTM Kuching bersama saya, Bumawin. Kita mulakan berita edisi Khamis 19 Mac dengan perkembangan ini. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menyeru penduduk di negeri ini bersama-sama memerangi penularan COVID-19. Pengurusinya Dato' Amar Douglas Ugambas berterima kasih kepada masyarakat Bumi Kenyalang yang menunjukkan disiplin dan kerjasama yang tinggi dalam pelaksanaan perintah kawalan pergerakan ini. Dato' Amar Douglas memberitahu selain mematuhi arahan yang dikeluarkan kerajaan, orang awam juga perlu mengamalkan kebersihan diri, pengasingan sosial dan kuarantin di rumah adalah langkah utama untuk mengawal penyebaran wabak berkenaan. Menerusi kenyataan, beliau mengambil contoh kerajaan China, Singapura dan Korea yang berjaya menurunkan jumlah penyebaran virus dengan mendisiplinkan populasi negara masing-masing dengan beberapa langkah diambil. Dato' Amar Douglas menambah negara yang tidak mempunyai inisiatif yang jelas dalam menangani pandemik, tambahan rakyat dan kerajaan yang tidak bersedia akan menunjukkan peningkatan yang ketara kerana tidak dapat mengawal trend statistik yang semakin meningkat. Sementara itu, Sarawak merekodkan 5 lagi kes positif COVID-19 di negeri ini. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan media mendedahkan 5 kes baru ini dirawat di Hospital Umum Sarawak, 2 di Hospital Sibu dan 1 di Hospital Bintulu. Semalam turut merekodkan 115 kes baru pesakit dalam siasatan PUI dan menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 655 kes. Daripada jumlah tersebut, 285 kes adalah negatif dan 320 kes PUI masih menunggu keputusan makmau. JPBN turut meminta orang ramai yang merupakan kontak rapat dengan kes positif COVID-19 untuk menghubungi pejabat kesihatan bahagian bagi memaklumkan status kesihatan masing-masing. Ujian pengesahan hanya akan dijalankan ke atas kontak rapat yang bergejala setelah penilaian dibuat oleh pengamal perubatan. Orang awam dan peniaga premis makanan dan minuman digesa supaya patuh kepada penguatkuasaan sepanjang pelaksanaan perintah kawalan pergerakan. Ketua Polis Daerah KPD Bintangor DSP Sekam Anwar berkata, ke arah memastikan tiada pihak melanggar arahan, operasi bersepadu akan dilakukan ke premis makanan dan kedai. DSP Sekam Anwar mendedahkan operasi itu bertujuan memantau beberapa premis dan kedai yang aktif beroperasi sepanjang mengekang penularan wabak COVID-19. Semua pemilik premis makanan dan minuman dinasihatkan untuk sentiasa memastikan kebersihan di kawasan masing-masing terjamin. Beliau berkata demikian kepada media selepas pemantauan perintah kawalan pergerakan terhadap kedai kopi dan gerai makan di Pasar Bintangor. Turut serta dalam operasi berkenaan, Pegawai Daerah Meradong merangkap pengerusi Jawatankuasa Bencana Daerah Bajuri Bidin, Pegawai Pelesenan Daerah ASP Jeffrey Guhak serta beberapa pegawai. Majlis Perbandaran Padawan MPP memaklumkan bahawa pihaknya tidak beroperasi sehingga 31 Mac ini. Menerusi kenyataan media, pengerusi MPP Loh Keh Chiam berkata, turut tidak beroperasi ialah Pasar Malam Batu Kawah dan Pasar Malam Kuching City Mall. Mematuhi saranan kerajaan, perkhidmatan penting beroperasi seperti biasa. Premis makanan di bawah seliaan MPP juga dibenarkan beroperasi, namun pelanggan tidak dibenarkan makan dan minum di premis tersebut. Pasar awam dan tamu seperti Pasar Batu Tiga, Pasar Kota Sentosa, Pasar Kota Padawan, medan makan di Pasar Batu Tiga, Pusat Penjajah Sementara Kota Sentosa, Matang Jaya, Taman Maliha dan Pusat Taman Desa Wira yang menjual keperluan harian dibenarkan beroperasi kecuali penjualan hewan hidup. Walau bagaimanapun, para peniaga ditegaskan untuk mengamalkan amalan kesihatan dan kebersihan serta mengekalkan jarak antara satu sama lain. Orang awam yang ingin berurusan dengan MPP boleh menghubungi talian 082-615566 bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang atau MPP hotline melalui aplikasi WhatsApp di talian 013-802-5566. Perintah kawalan pergerakan yang mula dilaksanakan menyaksikan kebanyakan kawasan tumpuan di sekitar Bandaraya Kuching semalam lengang. Suasana tersebut sekaligus menggambarkan bahawa penduduk di Kuching menyambut baik saranan kerajaan dalam mengekang penularan wabak COVID-19.
Tinjauan kru mendapati kebanyakan pusat membeli belah, pusat komersial dan premis makanan tidak beroperasi. Meskipun kebanyakan premis perniagaan di beberapa pusat beli belah ditutup, namun pihak pengurusan pusat beli belah turut melaksanakan langkah berjaga-jaga seperti menggunakan alat imbasan suhu badan terhadap pengunjung di setiap pintu masuk bangunan. Beberapa premis makanan di pusat-pusat beli belah tersebut masih beroperasi tetapi hanya menyediakan makanan dan minuman yang dibungkus untuk dibawa pulang oleh pelanggan. Pengusaha kedai ubat-ubatan Liu Qianpin memberitahu langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan dalam mengekang penularan wabak COVID-19 ini adalah bertepatan dan beliau berharap wabak ini dapat diatasi dalam tempoh terdekat. Saya rasa ini mesti sebab kita 2 minggu ini kalau kita buat dengan kawal dengan baik, mungkin kita boleh lambatkan itu virus lah. Ini mesti. Sementara tinjauan di lapangan terbang antarabangsa Kuching dan terminal bas Kuching Central beroperasi seperti biasa. Manakala tinjauan di Miri juga lenggang dengan beberapa premis perniagaan juga ditutup. Dan bagi penduduk masyarakat di sekitar Miri, kita haruslah terus tabah dan memberi kerjasama kepada agensi yang memantau keadaan dan juga menyokong perintah ini demi keselamatan dan kebaikan kita bersama. Mudah-mudahan dan dengan pertolongan dari Tuhan, kita dapat dibebaskan dari ancaman dan bahaya yang dibawa oleh virus COVID-19 ini. Saya berpendapat bahawa perintah kawalan pergerakan adalah langkah terbaik yang diambil oleh kerajaan untuk membendung penularan wabak COVID-19 yang telah banyak menimbulkan keresahan bahkan kerisauan di kalangan masyarakat Malaysia secara amnya. Situasi ini sedikit sebanyak menggambarkan kebanyakan masyarakat memahami dan patuh kepada arahan yang dikeluarkan kerajaan dalam membendung penularan wabak COVID-19. Semua aktiviti masjid dan surau di seluruh negeri Sarawak ditangguhkan sementara bagi tempoh 15 hari sehingga 31 hari bulan ini. Setiausaha Majlis Islam Sarawak MAS Ustaz Khalidi Ibrahim dalam kenyataan medianya berkata ini termasuk solat Jumaat termasuk di mana-mana premis yang dibenarkan mengadakan solat Jumaat sebelum ini. Beliau berkata pelanjutan atau penamatan tempoh 15 hari tersebut adalah tertakluk kepada nasihat dan pandangan daripada Kementerian Kesihatan yang akan diumumkan dari semasa ke semasa. Ustaz Khalidi memberitahu keputusan tersebut dibuat pada mesyuarat Lembaga Fatwa Negeri Sarawak kali ke-34 yang telah bersidang pada Isnin lepas. Dewan Ekonomi Melayu Sarawak DEKOMS mencadangkan kerajaan negeri untuk menyediakan dana bantuan khas bagi membantu usahawan kecil yang terjejas dalam perniagaan berikutan Perintah Kawalan Pergerakan. Presidennya Bujang Boji Sito memberitahu tempoh 14 hari dilihat memberi kesan, kebimbangan dan keresahan terhadap golongan usahawan kecil Bumiputera di negeri ini. Bujang Boji berkata ini kerana pihaknya menerima banyak maklum balas daripada penjajah, peniaga dan pengusaha restoran dan kedai makanan dan minuman ekoran arahan tersebut. Justru bantuan tersebut dicadang supaya disalurkan melalui Dewan atau Pertubuhan Perniagaan yang berdaftar di bawah pendaftaran pertubuhan dan akan diagih kepada ahli-ahli yang berdaftar. Cadangan ini dilihat sangat wajar untuk membantu golongan berkenaan yang hanya bergantung kepada perniagaan untuk menyara kehidupan harian. Bujang Boki berkata demikian menerusi kenyataan media di Kuching. Prihatin dan peka terhadap keperluan semasa dalam menghadapi Perintah Kawalan Pergerakan ini mencetuskan idea kepada salah seorang insan yang prihatin terhadap kekangan golongan yang tidak berkemampuan untuk membeli barangan keperluan asas. Bantuan secara percuma ini menyasarkan golongan warga emas, orang kurang upaya dan berpendapatan rendah.
Dihubungi pemberita RTM di Kuching, Nur Nabila Nurazni memberitahu bantuan keperluan asas merangkumi beras, gula, makanan dalam tin, susu dan lampin pakai buang. Why not kita beri barang dengan orang berfamily yang ada baby kecil. Sebab ngenang kami pun ada baby dah kini tok. So kami faham perasaan macam ni. Kita susah sontok mau mencari susu dak pampers di saat-saat macam tok. Di tengah bulan lagi macam yalah. Nabila mengambil inisiatif dengan menggunakan media sosial sebagai platform untuk mewar-warkan bantuan yang disediakan itu. Setakat Selasa lalu, 25 buah keluarga telah menghubungi beliau dan bantuan akan diagihkan hari ini melalui pembekal dari rumah ke rumah. Justru beliau menyeru orang ramai untuk turut serta dalam membantu inisiatif ini dalam menyalurkan bantuan kepada skala lebih besar. Baik, setakat ini dahulu perkembangan berita pagi Sarawak. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran berita RTM, jenama media paling dipercayai. Pastikan sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan, sama-sama kita patuhi utamakan kebersihan diri dan persekitaran bagi mengelak penularan wabak COVID-19. Dengan itu, saya Bumawen, salam hormat dan jumpa lagi.